للكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekali lagi dapat bersama-sama di dalam tempat yang sangat mulia, iaitulah di dalam masjid. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, dengan kita berada di dalam majlis ilmu ini, ia akan membukakan lagi kepada kita kefahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia menyebut at-tafqih min alamatin husnul khatimah. Sesungguhnya faqih itu, tuan-tuan, faqih ni apa dia? Faham, tuan-tuan. Sesungguhnya kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sesungguhnya faham kepada agama itu, dia merupakan salah satu tanda bahawa seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Dia mendapatkan mati yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kenapa orang yang faham kepada agama ini, dia menjadi satu tanda bahawa dia mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana tuan-tuan, bila mana dia faham perkara-perkara agama ini, tuan-tuan, maka dia dapat membezakan mana satu yang haram dan mana satu halal, mana satu yang diperintah dan mana satu yang perlu ditinggalkan.
Sebab tu kata Ibn Hajar Al-Haytami, sesungguhnya faham kepada agama itu antara tanda bahawa dia mendapatkan husnul khatimah, dia mendapatkan mati yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan perempuan sekalian, kita dapat istiqamah di dalam majlis ilmu ini, supaya semakin hari semakin bertambah kita punya maklumat dan juga pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan kita dapat hindarkan diri daripada perkara-perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan juga tuan-tuan, di akhir zaman ni kita mesti nak kena duduk di dalam majlis-majlis kemuliaan seumpama ini dengan qadar waktu yang banyak dan juga lama. Dan tuan kata Al-Imam Ibnul Battal rahimahullahu ta'ala, apabila dosa seseorang menimbun banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tuan Allahu a'lam, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tak tahu berapa banyak dah. Hak yang kita ingatlah. Hak yang kita lupa tak tahu banyak mana, tuan-tuan. Dan juga ini akan menjadi persoalan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali dia tidak pernah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, sebab tu dalam ayatul kursi yang kita duk baca, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ini sinatun wala naum, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dia itu tidak mengantuk dan juga dia itu tidak tidur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dia tidak sinah wala naum, dia tidak kena mengantuk macam kita, tuan-tuan, dan juga dia tidak tidur. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka segala apa yang kita duk buat ni semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari akhirah. Tuan-tuan, maka kata Al-Imam Ibnul Battal rahimahullahu ta'ala, kerana dosa-dosa kamu yang banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi tuan-tuan dengan dosa yang kita lupa nak taubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa yang begitu banyak, tuan-tuan. Maka kata Imam Ibnul Battal, hendaklah engkau melazimi untuk duduk di tempat ibadatmu, tuan-tuan. Pasal apa? Kerana bila mana kita duduk di tempat kita beribadat, di tempat kita mendirikan sembahyang, kita duduk di dalam majlis-majlis ilmu seumpama ni, tuan-tuan, malaikat dia akan mendoakan keampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, tuan-tuan, bila mana kita didoakan oleh para malaikatullah yang kerjanya hanyalah untuk taat kepada Allah, maka kita yakin dan percaya dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tu pengharapan kita, tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyambung pembacaan kitab Thamarul Jannah fi tarjamah Risalatul Muawanah yang dikarang dia oleh Al-Syekh Idris Khayyat bin Haji Wan Ali Bakum Tok Jom Al-Fatani, Makkah Al-Mukarramah. Maka kita tengok, tuan-tuan, yang 3 baris yang daripada bawah 3 baris ke atas. Daripada bawah tu 3 ke atas. Maka dia kata dekat sini faedah akan yakin mengisyaratkan dengan firman-Nya Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia berfirman. Dia berfirman, dia beritahu. Tuan-tuan, sebelum ni yang mana kita kita dah baca dan juga kita telah huraikan
untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah seseorang itu dia banyak membaca akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan segala apa yang dilakukan, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena baca ayat-ayat tu. Tuan-tuan, ni langkah yang pertama untuk dia membesarkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena banyak membaca akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang kita baca sebelum ni. Tuan-tuan, dia nak kena baca berkenaan dengan ayat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak kena baca berkenaan dengan kehaibatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak kena baca ayat-ayat berkenaan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena baca ayat-ayat berkenaan dengan nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena baca akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan hari akhirah. Semua tu tuan-tuan dia nak kena baca. Tujuannya untuk apa? Untuk dia lebih yakin dan juga untuk dia memperdalamkan lagi keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang perkara tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia berfirman. Yang ni kita baca pada malam hari ni. Maka dia kata, qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Maka telah berkata pengarang pada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Maka dia kata, faedah akan yakin mengisyaratkan dengan firman-Nya ta'ala. Makna kata Allah Subhanahu wa ta'ala dia berfirman. Dia kata apa? Awalam yakfihim anna nazzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihimul ayah. Dia kata, artinya, adakah tidak memadai akan mereka itu? Tuan-tuan, siapa dia mereka itu? Mereka itu adalah kita manusia ni. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala kata awalam yakfihim. Apakah tidak cukup bagi mereka itu? Apa dia? Anna nazzalna 'alaikal kitab. Bahawasanya kami turun atas engkau akan kitab, kata Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya, kitab yang aku bawa turun ni apakah tak cukup lagi untuk mereka? Tuan-tuan, Al-Quran dia telah terbukti bahawa ianya merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan satu kitab yang direka-reka oleh manusia. Bahkan tuan-tuan, Al-Quran itu dijaga semenjak daripada mana dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah pada hari ini keadaan dia begitulah daripada dulu sampailah. Tuan-tuan, pasal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, inna nahnu nazzalna zikr, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu. Tuan-tuan, ayat ni nak beritahu bahawa Al-Quran yang ada pada kita ni, dia diturunkan, dia diberikan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu Al-Quran dia tidak ada keraguan. Kita tak boleh ragu dengan Al-Quranul Karim. Sikit pun tak boleh nak ragu dengan Al-Quran. Pasal apa? Kerana Al-Quran ni min indillah, ianya daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah
Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak beritahu, tuan-tuan, kamu ni tak reti apa-apa. Kamu perlu kepada Al-Quran sebagai petunjuk. Ini yang cuba nak disampaikan oleh Allah daripada suratul Baqarah ayat pertama dan juga ayat kedua. Tuan-tuan, ayat pertama daripada suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata apa? Alif Lam Mim. Tuan-tuan, yang ni kata ulama, dia adalah huruful muqatti'ah. Dia adalah huruf yang terputus-putus, kata ulama. Tuan-tuan, banyak dalam Al-Quran kita boleh jumpa. Yang paling dekat dengan kita malam Jumaat, apa dia? Yasin. Tuan-tuan, ni semua tergolong daripada huruful muqatti'ah, iaitulah huruf-huruf yang terputus dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok dalam suratul Baqarah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata sebagai permulaan pada suratul Baqarah, Allah Ta'ala kata Alif Lam Mim. Tuan-tuan, bukalah dalam mana-mana kutubut tafsir, bukalah dalam mana-mana kitab tafsir sekalipun, semua ulama tafsir kata bila adanya huruf-huruf terputus macam ni, maka kita mengembalikan maknanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana tidak ada orang yang tahu apakah makna di sebalik Alif Lam Mim. Tuan-tuan, ada ulama yang dia cuba tafsirkan, dia takwilkan. Tuan-tuan, dia kata alif itu Allah, lam itu latif, mim itu adalah majid. Tuan-tuan, tapi kata ulama, sepakat ulama kata pendapat ini sangat-sangat dhaif, ianya sangat-sangat lemah. Pasal apa? Kerana tidak diketahui apakah yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Alif Lam Mim itu. Tuan-tuan, maka ulama tafsir kata kita menyerahkan maknanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lepas kita tak tahu nak terjemah apa, kita tak tahu nak tafsirkan apa pada Alif Lam Mim ini. Tuan-tuan, pada ayat kedua Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan zalikal kitab, maka itulah sebuah kitab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab yang terdapat pada kamu tu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Tuan-tuan, dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mihalli, tuan-tuan, dia kata apa? Tidak ada keraguan padanya. Pasal apa tidak ada keraguan ni? Kerana kitab ini min indillah, ianya daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila dia berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, kita nak kena jaga elok-elok iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa kita adalah orang yang senantiasa membenarkan apa-apa yang mai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tuan-tuan, sebab tu dalam syahadah kita kata apa? Asyhadu, aku naik saksi. Tuan-tuan, makna asyhadu ai a'lamu. Makna asyhadu iaitulah aku mengetahui. Tuan-tuan, makna kata aku mengetahui dan juga aku yakin benar tidak ada Tuhan. Tuan-tuan, makna tidak ada Tuhan ni apa dia? Iaitulah segala kefahaman-kefahaman yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Allah dan juga Rasul. Yang ni kita tak guna pakai, tuan-tuan, kecuali yang kita guna pakai yang mai daripada Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita dah cerita panjang lebar. Walaupun satu benda tu tak masuk akal,
tetapi oleh kerana dia mai daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba ni sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan juga kami taat ya Allah. Tuan-tuan, lalu Allah Taala kata lepas kita tak tahu ni, tuan-tuan, Allah Taala mai hantar satu benda yang sangat-sangat mudah. Alif Lam Mim. Tuan-tuan, jangan kata kita orang Arab yang fasih bahasa Arab tu pun depa tak tahu apakah dia makna Alif Lam Mim. Tuan-tuan, ya, Alif Lam Mim dia merupakan abjad-abjad daripada bahasa Arab. Tuan-tuan, tapi orang Arab sendiri pun tak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Alif Lam Mim. Tuan-tuan, nak beritahu pada kita, hang tak tahu benda ni sikit tuan-tuan, baru sikit Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaan dia kepada manusia tentang huruf, dan juga huruf tu didatangkan daripada huruf yang biasa kita duk guna. Tuan-tuan, kita daripada kecil kan, apa ni dulu mengaji Muqaddam Al-Baghdadi tu, alif ba ta sa tu, sampailah pada hari ni ada pula buku Iqra pula lagi, alif ba ta tu lah tuan-tuan, daripada dulu sampai la. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Alif Lam Mim apa makna dia? Tuan-tuan, tak ada orang yang tahu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak sampaikan mesej kepada kita. Hang ni tak tahu apa-apa, benda yang kecil macam ni pun kamu tak lepas, maka Allah Ta'ala kata zalikal kitab, itu merupakan sebuah kitab, kata Allah. Tuan-tuan, ini ayat ni dia berkenaan dengan akidah kita, berkenaan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata zalikal kitab, kitab itu, kata Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Tuan-tuan, pasal apa tak ada keraguan ni? Dia mai min indillah, dia datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan tu, Allah Taala kata hudal lil muttaqin, orang-orang bertakwa, dia menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan mereka. Tuan-tuan, sebagaimana yang kita ketahui bahawa tidak ada darjat yang lebih tinggi daripada darjat takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia daripada kalangan kamu, kata Allah. Tuan-tuan, orang yang paling mulia. Sebab tu tuan-tuan, pada ayat ni dia gunakan ismut tafdhil. Tuan-tuan, isim tafdhil ni dia nak tunjuk satu benda yang melangkaui, dan tidak ada lagi dah benda yang jauh lebih hebat daripada benda tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu ni, maknanya daripada kalangan manusia. Tuan-tuan, tak kira lah dia daripada golongan mana, dia tu daripada jalan mana. Tuan-tuan, yang paling mulia daripada kalangan kamu, siapa dia? Atqakum, iaitulah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang-orang yang bertakwa ni dia jadikan panduan dia apa? Tuan-tuan, hudal lil muttaqin, dia jadikan Al-Quran itu sebagai panduan dia. Ini panduan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini panduan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panduan untuk mereka yang bergelar sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sebut, fa in tanaza'tum fi syai', kata Allah, apabila kamu berselisih di dalam sesuatu perkara, kata Allah, bila mana kamu berbantah-bantah di dalam sesuatu perkara, kata Allah. Tuan-tuan, syai' ni dia punya guna dia. Tuan-tuan, kita cuba tengok dalam Alfiyah Ibn Malik. Tuan-tuan, pada membahaskan tentang grammar bahasa Arab. Tuan-tuan, syai' ni maksud dia apa?
maksud yang begitu besar dan juga maksud yang sekecil-kecil benda. Makna kata daripada ayat ni, bila mana kamu berselisih, kamu berbantah-bantah, dan juga bila mana kamu keliru dalam sesuatu perkara, yang besar ke, yang kecil ke, tuan-tuan, farudduhu ilallahi war rasul, hendaklah kamu kembalikan perkara tu kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Taala sebut, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu pun kata Allah, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Nampak tak tuan-tuan? Quran sunnah ni dia menjadi pegangan orang yang bertakwa pada Allah, menjadi pegangan orang Islam, menjadi pegangan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah power yang ada pada orang Islam, iaitulah Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi SAW sebut dalam hadis dia, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, fa idza tamassaktum bihima, bila mana kamu berpegang dengan dua benda ni. Tuan-tuan, siapa sebut ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu insan yang mana dia menjadi utusan Allah, satu insan yang bila mana dia hendak apa sahaja akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad ni kalau dia nak apa-apa, dia minta dengan Allah, fatarda, maka nescaya segala permintaan dia pasti akan diredai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu dua perkara ni. Bila kamu pegang dengan dua perkara ni, lan tadillu abada, maka buat selama-lamanya. Tuan-tuan, perkataan lan dalam bahasa Arab, dia menunjukkan tidak yang buat selama-lamanya. Ini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kata lan tadil abada, maka dia tidak akan sesat buat selama-lamanya. Tuan-tuan, makna tak sesat dekat sini apa dia? Dia mendapat keuntungan dunia dan juga dia mendapat keuntungan di negeri akhirah. Tuan-tuan, saya alhamdulillah dah baca, tuan-tuan, 2-3 buah buku yang dikarang oleh motivator ataupun orang yang memberi motivasi kepada kepada orang lah. Motivator ni orang yang memberi motivasi, tuan-tuan, tetapi dia dikarang oleh siapa? Oleh orang-orang yang non muslim. Orang Kristian, kebanyakannya Kristian, orang barat. Tuan-tuan, saya baca buku depa ni. Tuan-tuan, kita nak cuba kaji macam mana depa tu boleh maju, macam mana depa tu boleh berjaya dalam satu perkara yang mereka dok buat, mereka berjaya. Pasal apa kita yang beriman dengan yang maha kaya tak berjaya-berjaya, tuan-tuan, kadang-kadang. Tuan-tuan, bila kita baca, kita kaji punya kaji, ini yang dia buat semua ni, ini adalah benda yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini benda yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah yang dia sebut di dalam buku-buku depa, tuan-tuan, ini merupakan benda-benda yang dah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebagai contoh, ada satu buku dia kata macam mana kita nak seronok dengan kerja kita. Maka dia kata apa? Jangan letakkan gaji itu sebagai matlamat. Nampak tak, tuan-tuan? Dia ajak kita ni buat kerja ikhlas, tuan-tuan. Gaji tu jangan jadikan dia sebagai matlamat. Ya, tuan-tuan, dia satu keperluan. Tuan-tuan, tapi kita kalau boleh nak dapat gaji dalam masa yang sama kita seronok dengan kerja kita, itu lebih nikmat.
daripada tuan-tuan kita dapat gaji tapi nak pi kerja ni berdebak dah bubak malas ada, kemudian saat lagi pi bos marah pula saat lagi macam-macam tuan-tuan. Maka dia kata apa, jangan jadikan gaji itu sebagai matlamat. Ya, ambil, orang bagi gaji ambil, tetapi hendaklah dia jadikan pekerjaan itu sebagai perkhidmatan dia kepada orang. Dia nak kena niat bahawa itu salah satu medium, salah satu lapangan untuk dia boleh menolong orang lain. Tuan-tuan, kita ni bila kita boleh tolong orang lain, Masya Allah tuan-tuan, rasa seronok yang amat sangat tuan-tuan. Maka motivator barat ni dia kata apa? Bila mana kamu bekerja, maka jadikan pekerjaan itu untuk kamu berkhidmat kepada orang. Maka kamu tengoklah keseronokan di sana. Bila mana kamu dapat selesaikan, kamu dapat khidmat kepada seseorang, maka dia punya nikmat dia sangat-sangat bahagia tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan, yang ni bukankah diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana nak mengerjakan sesuatu perkara, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah diperintahkan kepada manusia itu untuk mengerjakan sesuatu adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang yang ikhlas ni dia tenang bila mana dia buat sesuatu pekerjaan, sama ada dia diingat ataupun dia tak diingat. Tuan-tuan, dia ikhlas kerana Allah. Hang ingat, hang tak ingat, itu bukan urusan aku. Kan mudah tuan-tuan. Kalau dia ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada tuan-tuan orang apa ni memberi perhatian ataupun tidak memberikan perhatian, khalas, tak ada masalah. Pasal apa? Aku buat ni li ajlillah, hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan, kalaulah kita buat sesuatu tu kerana sesuatu yang lain, nak orang puji, nak orang tu kata kita bagus, tuan-tuan, tiba-tiba tak dapat pujian daripada orang. Tak semua orang yang boleh suka kat kita. Tuan-tuan, alangkan Nabi SAW, manusia yang paling jujur di atas muka bumi, manusia yang mempunyai akhlak yang sangat indah dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dia diancam keluar daripada kota Mekah. Tuan-tuan, Nabi diancam bunuh oleh kaum dia. Tuan-tuan, Nabi terpaksa tinggal tanah kelahiran. Pasal apa? Orang tak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi benda yang Nabi bawa ni, benda yang memecahkan tradisi kaum dia sendiri. Tuan-tuan, tapi pasal apa Nabi boleh bertahan, bahkan dakwah dapat berkembang ke seluruh dunia? Kerana ikhlas billah, kerana ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ikhlas tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan, maka ni salah satu contoh bagaimana satu orang yang bila mana dia mengguna pakai kaedah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan menemui kejayaan. Tuan-tuan, sebab tu Allah Taala kata sibghatallah, maka itulah acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah, maka siapakah lagi yang acuannya lebih baik daripada acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cuba bawa mai tengok siapa dia punya acuan dia, dia punya pencorakan dia, pembawakan dia lebih baik daripada apa yang telah pun dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala kata ini kitab tidak ada keraguan. Pasal apa? Min indillah. Dia mai daripada yang maha bijaksana, yang maha pemurah, yang maha mengasihani, dan juga yang maha mengetahui, yang maha melihat, dan juga yang maha mendengar, dan segala kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu dia tidak ada keraguan, dia mai daripada Allah. Tuan-tuan, sebab tu dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka itu, anna nazzalna alaikal kitab, apa yang kami telah turunkan daripada kitab, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang kita sebut ni soal akidah. Tuan-tuan, yang kita sebut ni adalah soal iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kita tak sebut majlis siapa, kita tak sebut kumpulan siapa. Tuan-tuan, ini merujuk kepada soal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soal akidah. Tuan-tuan, Allah Taala kata awalam yakfihim. Apa tak cukup lagi ke? Inna nazzalna 'alaikal kitab. Apa-apa yang kami turunkan daripada kitab, yutla 'alaihimul ayah, yang dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia nak beritahu sepatutnya bila mana kamu baca akan ayat-ayat Allah, menambahkan lagi keyakinan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala bila mana dia nak menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Taala itu, dia menghantar cerita-cerita umat terdahulu dan juga cerita nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Taala kata wa kullan ma naqussu 'alaika min amba'ir rusul, kata Allah. Dan ingatlah, kata Allah, kami ceritakan kepada kamu cerita-cerita nabi dan juga rasul yang sebelum daripada kamu. Dan tuan, apa tujuan dia? Manuthabbitu bihi fuadak. Kami datangkan cerita-cerita ini kepada kamu wahai Muhammad. Tujuannya adalah kerana nak suruh supaya hati kamu tetap teguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kamu terus meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, bila mana kamu baca kisah-kisah orang terdahulu, apatah lagi kisah berkenaan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan tuan, kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, siapa-siapa yang membaca kisah para wali-wali Allah, dia baca kisah para salihin, para muttaqin, tuan-tuan, akan diturunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Dia kata apa, tuan-tuan? Orang yang baca kisah orang-orang alim ni, tanazzul rahmat, dia membuatkan rahmat Allah Taala itu akan turun, kata Sufyan bin Uyainah. Tuan-tuan, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kisah di dalam Al-Quran ni, dia ibarat tentera yang menggerakkan hati seseorang agar dia meninggalkan keburukan dan dia akan pi kepada kebaikan, yakni dia akan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu Nabi SAW dia dihantar dengan macam-macam cerita berkenaan dengan Nabi dan umat sebelum tu. Tujuannya untuk apa, tuan-tuan? Memperkukuhkan hati Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab tu kata tok guru kita di dalam kitab ni, bagi orang yang nak memperkukuhkan lagi keyakinan dia pada Allah, bacalah Al-Quran dan juga telitilah cerita-cerita yang berada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuma masalahnya kita tak ada minat no, nak mengkaji ayat-ayat Allah. Tuan-tuan, kita rasa cemuih bila mana kita nak belak Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, pasal apa benda ni berlaku? Tuan-tuan, bila mana kita nampak kita macam cemuih kepada perkara agama, bila mana kita tengok berat kita nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ketahuilah ini tanda bahawa kita dibelit dengan dosa yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu cerita bila mana Abu Lahab dia masuk ke dalam rumah satu hari, tuan-tuan. Bila mana Abu Lahab dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia maki hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi ni, Muhammad ni orang yang paling huduh rupa dia. Dia orang yang paling tak cerdik yang pernah aku jumpa, dia kata. Tuan-tuan, dia tengok buruk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka dia keluar daripada rumah Nabi.
Tiba-tiba mai pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tentang Sayyidina Umar, bila dia tengok kepada wajah Nabi SAW, dia kata, ya Allah, dia kata, inilah wajah yang paling indah yang pernah aku tengok. Dan juga wahai Muhammad, kecerdikanmu tidak ada siapa pun yang dapat mengatasinya. Tuan-tuan, sahabat yang menyaksikan hal ni tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, pasal apa Abu Lahab dia tak nampak kecantikan kau? Pasal apa dia tak nampak kecerdikanmu? Sedangkan Umar, bila mana dia masuk, dia nampak kecantikanmu. Bila mana dia masuk, dia nampak akan kesempurnaan kamu. Tuan-tuan, apa jawab Nabi SAW? Kerana hati Abu Lahab dikotori dengan dosa kepada Allah, sehinggalah dia tak dapat tengok akan kecantikan yang ada pada diri aku dan juga kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Adapun Umar, kerana hatinya diturunkan dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini membuatkan dia nampak akan kecantikanku dan juga dia nampak segala kesempurnaan kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri aku, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, ini merupakan satu ibrah, dia satu pengajaran. Bila mana kita dibelit oleh dosa yang begitu banyak pada Allah, kita tak ada riang nak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bila mana kita nak memperkukuhkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tadi, tuan-tuan, cubalah kita bersihkan jiwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya kita berada pada bulan Rejab sekarang ni, tuan-tuan. Maka bulan Rejab dia merupakan bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi keampunan kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, ambil peluang ni untuk kita menyucikan jiwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati ini akan dituruni dengan hidayat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jam pun dah bunyi. Tu, gong pun bunyi. Dua. Jadi kena berhenti. Cukup dulu sekadar tu. Tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.